Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du, alhamdulillah. Kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni. Kita sambung pengajian kitab Musalli. Kita baru buka kitab baru ni, Muqaddimah baru ni. Untuk kali ni kita akan sambung pengajian kita. Masih lagi di awal. Masih lagi di awal, muka surat pertama lagi, yang mula-mula ni. Kalau yang Rumi tu pun masih lagi, kalau saya muka surat 2 Rumi. Yang apa? Yang warna biru tu lain tak? 2 juga Wa ala alihi wa ashabihi tu. Oh, 2 juga sama, muka surat 2 kalau yang Rumi Yang Jawi yang mula-mula tu muka surat yang pertama. Sebelum ni kita membincangkan muqaddimah awal, bismillah, kemudian kita bahas wa ja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkaniddin, kemudian wa ja'ala fiha jannatal ajilati lil muhibbin wa ma'adina asraril asyiqin, kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasuli rabbil alamin wa syafi'i mudnibin. Kemudian baru kita masuk yang malam ni. Baru kita masuk yang malam ni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Sambung pengarang wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Masih lagi muqaddimah. Maksudnya dan atas segala keluarganya. Kalau kita undur balik, ni cerita apa? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasuli rabbil alamin wa syafi'i mudhnibin, maksudnya dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesuruh Tuhan sekalian alam, dan yang memberi syafaat. Kita bincang bab syafaat pun agak panjang juga, akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Lepas tu sambung dan atas keluarganya. Jadi selawat dan salam termasuk di atas keluarganya dan segala sahabat, keluarga sahabat. Cuma sedikit perbahasan wa ala alihi dan atas alihi. Alihi ni kalau kita terjemah tu keluarga. Cuma para ulama dia membahagikan maksud keluarga tu, keluarga Nabi tu. Dia membahagikan maksud keluarga Nabi ada 2. Bukan alihi tu ada 2 maksud. Ada 2 maksud alihi tu.
ataupun ali, samalah. Ali tu masuk keluarga, alihi tu keluarganya, nya tu nya Nabi. Ali tak ada nya, jadi ali tu keluarga kan, samalah. Ali ataupun alihi, ulama membahagikan dia tak sama maksud. Jika kita membicarakan tentang sedekah, zakat, harta rampasan perang, maksud Ali itu keluarga tu, maksudnya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keturunan Nabi lah tu. Kalau kita membicarakan tentang zakat, ataupun sedekah, ataupun harta rampasan. Sebab dia ada pembahagian yang tertentu. Untuk keluarga Nabi tak boleh terima sedekah dan sebagainya. Ada cerita dia. Jadi apabila kita kata, dan selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi. Okey, bila sebut atas keluarga Nabi terbagi kepada dua. Keluarga Nabi yang pertama keluarga betul, yang darah ni. Dia panggil Bani Hashim dengan Bani Muttalib tu dia panggil keluarga Nabi. Tapi kalau dia berkaitan dengan doa, ahli keluarga ni maksudnya semua orang yang bertakwa pada Allah. Jadi sebenarnya wa ala alihi ni untuk kita jugalah. Bukan untuk keluarga Nabi aja. Jadi kita kena faham kat situ. Jadi dia panggil ketika kita membicarakan tentang doa, bila kita sebut dan keluarga Nabi, itulah kita, termasuk kita. Janji orang yang beriman, orang yang bertakwa pada Allah. Kitalah. Tapi kalau membicarakan tentang harta rampasan perang, zakat, sedekah dan sebagainya, dia adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu sikit lah. Wa ashabihi dan sahabat. Wa ashabihi dan sahabat. Dengan maksud kita juga minta selawat dan salam, sejahteralah ke atas Nabi, keluarga, dengan maksud keluarga Nabi yang keturunan darah dan ahli bait dia panggil, dan keturunan Nabi makam doa macam kita sendiri, kita minta, dan wa ashabihi dan sahabat. Dan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi, apa dia sahabat Nabi? Yang pernah jumpa dengan Nabi. Dia pernah jumpa dengan Nabi dan dia beriman dengan Nabi dan dia mati dalam keadaan Islam. Itulah sahabat. Sahabat jumpa Nabi, jumpa betul. Bukan mimpi, jumpa betul. Jumpa Nabi, kemudian beriman. Kalau jumpa tak beriman, tak jadi sahabat. Okay? Dan mati pun masih lagi beriman. Sebab ada yang murtad. Ya idza ja'akal munafiqun. Cerita pasal orang munafik dalam Quran tu kan. Asalnya bagaimana pun jadi munafik? Ada. Yang tu tak termasuk, itu bukan sahabat. Sebab dia mati dalam keadaan bukan Islam. Walaupun dia jumpa Nabi, dia beriman dengan Nabi, tapi mati dia kafir. Dia murtad. Jadi dengan sebab tu biasanya murtad time Isra Mi'raj lah. Ni bulan Isra Mi'raj ni. Time tu lah banyak yang kona. Mula-mula percaya lagi kat Nabi. Pada satu hari setelah 11 tahun kerasulan, 11 tahun 8 bulan kerasulan Nabi. Maknanya umur Nabi 51 tahun lah. Peristiwa Gua Hira umur 40. Ada yang beriman. 41, 42, 43, umur Nabi 50 ada ramai beriman. 51 ramai beriman. 51 8 bulan Isra Mi'raj. Lepas tu yang ramai tadi, ramai juga yang U-turn. Ramai juga tak jadi. Cancel lah. Cancel beriman. Masa tu. Padahal dia nak kira sahabat tu. Dia jumpa Nabi, dia beriman, tapi akhir sekali sebab Isra dan Mi'raj tak percaya. Perjalanan tu tak masuk akal. Pertama pergi Masjidil Aqsa, naik satu binatang nama buraq, lepas tu naik ke langit sampai langit ke-7, naik lebih atas lagi, turun balik dalam satu malam. Oh, ini memang confirm bohong, dia kata. Maka dia tak percaya. Ramai orang murtad waktu tu. Ramai yang pusing. Yang kata Sayyidina Abu Bakar tak cerita banyak. Dia kata kalau Nabi pergi bukan langit ke-7, langit ke-17 baru aku percaya. Dia cerita apa semua aku percaya. Yang akhir sekali kita gelar dia As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, iaitu yang membenarkan. Jadi ramai tu. Jadi kalau kata sahabat ni siapa? Dia pernah berjumpa dengan Nabi, dia beriman, dan dia mati pun masih lagi beriman, walaupun dia buta sekalipun. Sebab ada sahabat yang buta, Umi Maktum dan sebagainya. Ramai yang buta juga. Ada yang buta, tak ramai lah. Ada yang buta. Antaranya tukang azan Nabi. Tukang azan Nabi nombor 2. Nombor 1 Bilal, nombor 2. Yang ni jarang diceritakan. Dia kata waktu subuh dia akan nampak matahari, fajar. Matahari nak terbit tu, tak nampak matahari lagi, cuma nampak cahaya dia. Dia panggil fajar. Subuh lah. Dia akan nampak, dia akan azan. Bilal azan yang pertama. Bilal azan yang pertama. Kalau kita sekarang lebih kurang pukul 5 lah kot. Pukul 4 lebih, 4:30, 5 kan ada azan yang pertama. Itu Bilal. Maknanya tak masuk subuh lagi. Dia azan, tukang azan nombor 2 Nabi, dia buta. Dia azan bila dah masuk subuh. Sebab tu ada hadis
yang time dekat puasa ni pun hadis tu yang lalu dia buat keluar ni. Nabi kata, jika dengar azan, sempurnakan hajat kamu. Kalau kamu tengah makan, habiskan makan dalam pinggan tu. Oh, kita punya azan makan memang batal lah. Sedangkan itu maksudnya azan Bilal, azan yang pertama tu, memanglah habiskan, tak masuk subuh lagi. Akan keluarlah hadis tu tak lama lagi ni. Tak lama dah, dia ulang benda sama je. Lepas tu soalan banyak, berlambak-lambak soalan. Betul ke? Kalau kita tengah makan, tengah minum, azan, kita kena habiskan kat mulut kita. Sebab hadis ni, Nabi kata, jika kamu sedang menunaikan hajat kamu, iaitu makan ni, tiba-tiba azan dengan maksud subuh, maka sempurnakan hajat kamu, jangan berhenti, telan aja. Boleh ke? Silap faham. Nabi ada 2 tukang azan je. Yang nombor 2 ni buta. Bila buta, tak pernah tengok Nabi. Walaupun begitu, tetap juga sahabat. Jadi bukan mesti sahabat ni tengok aja, tak semestinya. Janji jumpa. Kalau mimpi tak terkira, tak dikira. Janji jumpa. Dia adalah para sahabat. Termasuk juga jin. Ada surah jin. Surah jin cerita pasal Nabi jumpa jin. Nabi jumpa jin, Nabi bawa seorang sahabat, Nabi buat bulatan, kau jangan keluar dalam ni, kau duduk dalam ni, sebab aku nak jumpa jin, nak pergi dakwah dengan jin. Kalau keluar, takut-takut, jin bukannya boleh diagak-agak. Tak tahu, takut dia buat apa kan kau nanti. Jadi dia jumpa dan dia pergi, Nabi pergi berdakwah dengan jin. Maka jin yang jumpa Nabi tu sahabat. Kalau dia hidup lagi sampai sekarang, sahabat. Hidup ke tidak, wallahualam, tak tahu. Tapi semua jin mengaku. Jin ni macam-macam dia mengaku. Kita bentar-bentar lah tak nampak dia mengaku. Jin ni. Malaikat-malaikat juga, termasuk malaikat. Dia dikira martabat sahabat juga. Janji jumpa dengan Nabi. Wa ala ali wa ashabi, tu sahabat. Wa itratihi tahirin, dan segala ikutannya daripada anak buahnya. Anak buahnya yang suci mereka itu. Siapa yang ikut Nabi lah. Kita tabi'in sehingga sekarang. Dia ikut Nabi itu. Nak minta doa untuk mereka juga. Selawat dan salam kepada mereka juga. Salatan wa salaman. Salatan dia terjemah akan rahmat. Salat ni rahmat, iaitu Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman, maka selawatlah ke atas Nabi kan, dan ucaplah salam sejahtera. Macam mana Allah selawat? Ba innallaha wa malaikah, Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Apa maksud Allah berselawat? Maksud Allah berselawat, itulah maksud dia. Itulah dia. Apa dia? Rahmat. Allah memberi rahmat. Memberi rahmat dan salamnya. Salam ni maksudnya keselamatan. Itu maksud salam. Maksudnya keselamatan. Dan rahmat dan salam. Dan rahmat Allah dan keselamatan yang berkekalan. Keduanya hingga hari kiamat. Siapa ni pengarang doakan kita, doakan Nabi, doakan segala-gala termasuk kita, supaya selamat. Wa ba'du ni ataupun amma ba'du sama lah. Wa ba'du amma ba'du ni sama. Maksud dia bahasa Inggeris and then. Kalau bahasa ni dan kemudian daripada itu. Kalau kita tengok wa ba'du ataupun amma ba'du yang biasa kita dengar dekat khutbah, kan, kita biasa macam tak ada function, macam tak ada makna, macam tak ada guna je. Kalau tak ada kata wa ba'du ataupun amma ba'du, faham juga kan? Apa maksud amma ba'du ni? Apa maksud wa ba'du ataupun amma ba'du? Macam kalau tak ada pun boleh faham juga kalau khutbah Jumaat tu kan. Amma ba'du. Macam tak ada apa-apa je. Macam tahu maksudnya dan kemudian daripada itu. Atau bahasa Inggerisnya untuk kita mudah faham, and then. And then lagi senang faham. Dan kemudian daripada itu payah sikit nak faham tak? Apa dan kemudian daripada itu? Kalau and then faham. Kita kan orang putih. Jadi dan wa ba'du. Jadi kalau tak ada yang itu pun boleh faham ayat tu. Perkataan tu kalau tak ada pun boleh faham. Kat mana asal usul amma ba'du ataupun wa ba'du ni? Nabi yang reka. Orang Arab tak bercakap gitu. Saya cakap tiba wa ba'du ataupun amma ba'du, tak cakap gitu. Tapi Nabi bila diutuskan, Nabi dia reka. Dia ada maksud reka tu, Nabi cakap ni tertib. Mula-mula dia puji Allah, alhamdulillah dan sebagainya. Kemudian selawat. Kemudian nak cakap isi, Nabi akan selangkan dengan amma ba'du ataupun wa ba'du. Jadi maknanya tadi tu muqaddimah.
puji-pujian sebagainya. Sekarang ni nak cerita isi ni. Sebelum aku nak cerita isi, maka Nabi kata amma ba'du. Jadi bila kata amma ba'du, kita tahu dah lepas ni isi. Sebelum amma ba'du, kita tahu dah mukadimah, puji-pujian dan sebagainya. Itulah. Jadi uslub ataupun cara Nabi itu telah diambil oleh para ulama untuk tiru dengan niat sunnah. Maka kita pun tiru dalam khutbah Jumaat kita pun ada. Malah kita boleh tiru dalam mesyuarat. Tak lama lagi mesyuarat kan. Masa mesyuarat tu pengurusi akan cakap lah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala rasulil amin. Cakap apa? Baca yang awal tu. Lepas dah habis selawat apa semua dah, nak masuk ni, nak masuk isi, nak cerita kita nak mesyuarat apa ni, minit mesyuarat ni, amma ba'du, minit syarat yang pertama, ikut sunnah. Okey je. Tu cara. Jadi dengan niat Nabi yang buat, kita nak follow aja cara tu. Walaupun kalau tak ada amma ba'du wa ba'du, sama je, sampai juga. Tapi niat nak tiru Nabi. Cuma ada dua cara baca. Cara baca yang paling masyhur adalah hidupkan dal. Walaupun wa ba'd, patutnya gitu, amma ba'd. Sebab dah nak mati kan? Nak mati pula. Nak stop, matikanlah, sukunkanlah. Itu biasalah. Tapi dalam masalah ni ada dua pendapat. Satu pendapat yang kata hidupkan amma ba'du. Walaupun sebenarnya kita tahu bila kita nak berhenti, matikanlah yang ujungnya, sukun. Tapi dalam ni tak ada. Tetap juga wa ba'du, amma ba'du. Walaupun kita nak berhenti. Ada dua pendapat mana-mana pun boleh. Cuma kalau amma ba'd, rasa macam tak berapa nak pergi sangat boleh je. Wa ba'd, wa ba'd. Jadi kalau wa ba'du, best sikit bunyi. Amma ba'du. Itulah. Tu cara baca je tu. Dihidupkan dal tu, walaupun kita nak matikan dia, kata nak berhenti, tetap dihidupkan dal. Tu cara baca tu, benda kecil je. Jangan gaduh-gaduh, benda kecil je. Dan kemudian daripada itu, fa'lamu ya ma'asyiral muslimin waffaqanallahu wa iyyakum wa alhamana rushdana wa a'adzana min syarri anfusina. Dan kemudian daripada itu, wa ba'du, maka ketahui olehmu, fa'lamu, maka ketahui olehmu, oleh kamu, ya ma'asyiral muslimin, hai segala orang muslimin, orang Islam, waffaqanallahu wa iyyakum, dan telah memberi faham akan kami, wa iyyakum, telah memberi faham kami dan kamu. Kalau bahasa sekarang kita lah, kami, kamu tu kita kan. Tapi bahasa dulu dia gini, telah memberi faham kami dan kamu Allah. Bahasa sekarang, Allah telah memberi kita, Allah telah memberikan kami, Allah telah memberikan kita faham. Tu bahasa sekarang. Sebab kami, kamu gabung jadi kita. Tapi dulu tak, dia cakap gitu. Telah memberi faham akan kami dan akan kamu Allah. Allah duduk situ. Duduk ke ujung. Bahasa sekarang, Allah telah memberi kita faham, Allah telah memberi kita faham. Kita tu siapa? Aku dengan korang yang duk baca ni. Allah telah bagi faham. Dan mengilhamkan kami. Dan Allah mengilhamkan kami dan kamu. Kita juga. Mengilhamkan apa? Cerdik. Duduk kat belakang. Allah mengilhamkan kita kecerdikan. Dan lindungkan daripada kejahatan diri kita. Kita minta Allah lindungkan daripada diri kita sendiri. Sebab tu setengah orang dia tak minat ataupun dia tak berapa setuju. Tak adalah salah berdosa, kita jaga kita. Dia tak berapa setuju. Tapi tak ada, saya dah sebut awal, tak berdosa, boleh sebut, nak sebut silakan. Cuma kalau kita selidik, kalau kita dalamkan lagi, dia tak cantik sangat. Cuma nak sebut dari segi bahasa, apa dia panggil, adat cakap boleh. Macam mana kita kata, jangan keluar hujan, nanti basah. Kenapa? Hujan tu basah lah. Air tu, kan hujan kan air basah. Kita kata hujan membasahkan. Hakikatnya Allah yang membasahkan, bukan hujan. Tapi cakap mulut, cakap adat boleh. Jangan, nanti terbakar. Api itu membakar. Bukan api membakar, Allah yang membakar. Api itu makhluk, tak memberi kesan. Jangan cakap gitu. Nak cakap adat pun tak boleh, teruk gitu. Nak cakap makan. Alhamdulillah, makan ni kenyang dengan sebab makan. Tak boleh cakap syirik. Jangan gitu. Itu cakap adat dia pakai. Makan kenyang lah. Hakikatnya kalau kita korek dalam akidah kita, Allah yang beri kenyang, bukan makanan tu. Itu dia panggil cakap adat. Ini pun sama jugalah. Cakap adat, kita jaga kita boleh. Cuma itulah, ada setengah orang dia tak apa setuju sangat. Sebab nampak, kita minta Allah lindungkan kita daripada kita. Ya Allah, tolonglah jaga aku daripada aku. Kerana aku ni teruk sungguh. Kalau kau tak jaga aku daripada aku, jahannam aku.
Jadi tak bolehlah kita jaga kita, Allah lah jaga kita. Cuma tadilah nak cakap adat boleh, no problem. Kita ada cakap adat kita ni, kita cakap macam biasa kita cakap lah, no problem, tak ada masalah cakap adat. Cuma kat setengah orang dia tak berapa, bila cakap adat lama dia takut menyerap kat hati. Asalnya cakap adat hati kita betul, tak takut lama-lama gitu. Sebab tu ada orang tak berapa minat lah. Dia kata apa kita jaga kita, Allah jaga kita. Sebab kalau kita tengok para ulama, ayat dia tengok ni, lindungkan daripada kejahatan diri kita, wa'adhana min syarri anfusina. Kejahatan yang aku minta, ya Allah, cegah aku daripada aku. Tolong jaga aku. Sebab kalau kau serah diri aku dekat aku, jahanam terus. Macam doa istikharah tu kan, sama doa istikharah. Kita minta Allah jaga kita daripada kita sendiri. Jangan serahkan diriku kepada aku. Kalau kau serahkan diriku kepada aku, maka aku mesti akan rosak. Maka ya Allah, kau pelihara lah, kau tunjuk jalan, kan doa istikharah tu. Jadi dan kita dapat faham juga, dia kata kat sini, hai segala orang muslimin, telah memberi faham akan kami dan akan kamu Allah yang bagi faham. Kat sini kita dapat sesuatu, iaitu cerdik kita, faham ni cerdik lah. Cerdik kita bukan sebab kita. Cerdik kita sebab Allah bagi. Kat situ. Sama juga adat cakap usaha, belajar rajin, nanti baru pandai. Itu adat cakap. Hakikatnya tidak. Belajar macam mana pun, ada orang belajar tak pandai-pandai. Duk benak situ, belajar sungguh. Ada orang tak berapa belajar sangat, sikit-sikit je, dengar cikgu kat sekolah je, balik tak buat homework pun, dia dapat nombor 1. Ada orang balik buat tak reti juga. Cikgu suruh jawab soal lain, dia jawab lain. Jenis slow. Jadi lama loading nak 100 lama. Ada. Maknanya yang bagi faham tu bukan belajar. Kalau belajar, siapa yang belajar 10 jam sehari, garanti dapat semua A. Ada orang belajar 10 jam sehari, tak dapat A pun. Allah yang bagi. Tapi adat cakap usaha tangga kejayaan, usaha belajar, nanti baru pandai. Tak apa. Kalau korek dekat hati kita, kat akidah kita, Allah yang bagi faham, Allah yang bagi cerdik. Habis cakap tadi tu, kata belajar boleh pandai, itu cakap adat. Cakap adat tak apa, kita memang bercakap adat, no problem. Samalah juga kalau kita tengok, apabila peristiwa ketika Allah nak jadikan Nabi Adam yang dikisahkan dalam Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lupa. Loading juga tu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah riwayat dalam Quran, aku nak buat khalifah dekat muka bumi. Waktu tu Nabi Adam tak ada lagi lah, nak buat khalifah dekat muka bumi. Kemudian kata malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Kau nak buat satu makhluk yang merosakkan, wa yasfiqud dima, dan menumpahkan darah, duk bergaduh apa semua. Kenapa nak buat makhluk macam tu? Malaikat tanya. Wa yasfiqud dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami sentiasa beribadah padamu. Tak buat rosak pun. Tak buat rosak apa-apa pun. Allah kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Aku tahu. Lepas tu, wa'allama Adamal asma'a. Ni sambungan ni. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah ajar. Allah yang ajar Nabi Adam. Bukan Nabi Adam belajar sendiri. Allah ajar. Setengah ulama' kata, wa'allama Adamal asma'. Asma' tu nama. Dan Allah ajar Nabi nama. Nabi Adam tu nama. Ajar nama apa? Itu lembu, itu kambing, gitu ke? Bukan. Setengah ulama kata asma' tu ya nama, tapi maksud asma' tu adalah tamadun. Tamadun tu asma', iaitu bila sebut nama dengan maksud ajar buat rumah. Ajar tu maksud, bukan ajar tu maksud memberi faham, memberi cerdik kepada Nabi Adam untuk buat rumah, buat baju, makan, kena masak apa satu semua. Itu maksudnya wa'allama Adamal asma'. Allah ajar ataupun Allah bagi Nabi Adam tu cerdik. Cerdik buat apa? Sebelum tu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak cipta khalifah kat muka bumi, kan?
Kemudian buat Nabi Adam. Bila buat Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma. Allah ajar. Jadi bila Allah kata nak buat khalifah dekat muka bumi, khalifah ni apa? Khalifah ni khalifah lah yang menjaga bumi. Bila yang Allah nak jadikan satu makhluk yang menjaga bumi, mestilah penjaga tu dia kenalah ada ilmu untuk menjaga. Jadi mestilah kena tahu buat rumah. Habis tu nak makan duduk dalam gua. Macam dalam buku sejarah tu. Saya dulu sampai sekarang tak percaya buku sejarah tu. Mesoolitik, paleolitik, zaman batu sampai sekarang tak percaya. Sebab kita percaya pada hadis Nabi yang Quran lagi. Allah nak buat satu makhluk yang jaga, lepas tu Allah buat yang jenis pakai spender, bukan spender, pakai yang tu lah, cawat gitu, makan daging mentah. Kan mula-mula dulu kan, duduk berpindah randah. Zaman tu lah yang dipanggil paleolitik, mesoolitik, apa tik-tik-tik, banyak yang tik-tik tu. Sehinggalah terjumpa api, maka cerdiklah sikit-sikit pakai api, masaklah pula. Tapi masih lagi duduk dalam gua pakai cawat aja. Lama belajar sendiri. Tidak. Bila Allah nak jadikan penjaga, mesti yang menjaga tu hebat dan dibekalkan dengan tamadun. Nabi Adam turun, dia tahu dah nak buat rumah macam mana, dia tahu dah nak buat baju macam mana, buat baju daripada kulit pokok, ambil kulit pokok tu, buat jadi baju, jahit, dah tahu dah satu-satu. Adam, Idris, Nabi Idris dah ada jarum lah, yang cerita Nabi Idris cocok mata setan tu dengan jarum. Maknanya bila ada jarum, maknanya besi tu biji tu, senang buat tu. Kita ingat baru kita je ke? Tidak. Kalau tidak, macam mana boleh jadi jarum? Sebab jarum nak jadi kena daripada besi. Besi tu biji. Biji tu macam mana dia ambil tau? Kata tak ada tamadun. Kata pakai apa? Cawat gitu aja. Makan pun makan mentah-mentah. Oh, tak ada. Ada dah hukum hakam syariat Nabi Adam. Boleh ke makan mentah? Kena masak. Darah tu najis. Satu. Kalau lah macam tu, macam manalah Nabi Adam? Habis tu, Nabi Adam manusia pertama. Itulah sampai sekarang tak percaya benda tu. Belajar tulis, dalam periksa tulis, nak lulus. Hantam saja. Tapi dalam hati rasa tak kena. Memang tak kena. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah pun ajar kecerdikan. Allah bagi Nabi Adam cerdik. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian bawa datang kat malaikat. Malaikat yang mana yang komplain tadi? Bukan komplain lah, yang tanya tadi. Komplain tu tak seronok pula ayat dia. Yang tanya kata kenapa kamu nak buat khalifah, baru bawa datang malaikat tu. Faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum sadiqin. Kalau kau tahu, malaikat kalau kau tahu, sebutkan yang ini yang Adam sebut, yang ada sebut ni. Lepas tu kata malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak tahu ya Allah, kami tahu yang kau ajar kami aje. Malaikat kata, yang kau ajar kami je yang kami tahu, yang kau tak ajar kami tak tahu. Innaka antal alimul hakim, engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi maknanya malaikat pun setuju, malaikat pun sedar, dia tahu apa yang Allah ajar dia sahaja. Okay. Kita juga gitu. Kita juga tu. Kita tahu apa yang Allah ajar kita sahaja. Jadi kat sini betul ayat ni. Maka ketahui olehmu hai seorang muslimin telah memberi faham akan kami dan akan kamu. Allah yang bagi faham, Allah yang bagi cerdik dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik. Allah tiba-tiba kita duduk-duduk. Mana lagi tu? Ilham lah tu. Kerja Jibril adalah menyampaikan wahyu. Tu kerja Jibril. Sekarang ni Nabi dah tak ada. Nak sampai wahyu apa? Apa kerja Jibril sekarang ni? Antara kerja Jibril adalah menyampaikan ilham. Ilham. Termasuk laduni. Termasuk laduni juga. Ilham. Dia bagi ilham. Kita terfikir benda yang baik daripada malaikat Jibril. Apa-apa. Kita apa tu yang benda baik daripada malaikat Jibril. Itulah kerja dia sekarang. Inna salat, sambung lagi. Inna salata ibaduddin. Wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadatain. Bahawasanya sembahyang 5 waktu, inna salata imaduddin, sembahyang 5 waktu itu tiang agama. Tiang agama. Kita biasa dengar ni, solat tiang agama. Dan yang terlebih besar kejadian. Apa maksud terlebih besar kejadian? Yang paling nombor 1 lah. Nombor 1 sekali, rukun Islam yang 5 perkara
Dia duduk nombor satu. Tapi ada kata, kemudian selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya bukan nombor satu lah sembahyang. Kita baca sekali nombor satu. Yang terlebih besar, yang nombor satu pada rukun Islam yang 5 perkara, kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya nombor 2 lah. Sembahyang nombor 2. Orang dulu cakap ada seni. Ada seni. Jadi sembahyang ni duduk nombor 2. Biasa jarang orang sebut gitu kan. Biasa kata sembahyang nombor satu kan. Sembahyang duduk nombor 2. Nombor 1 apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah tu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenal Allah, kenal Rasul. Itu nombor 1. Bahasa lain akidah, iman. Akidah itu nombor 1. Nombor 2 baru sembahyang. Kalau perumpamaan akidah ni ataupun kepercayaan ataupun mengenalnya kita Allah dan Rasul, dia seumpama tapak. Sembahyang umpama tiang. Sebab dia kata tiang agama kan. Jadi agama ni dia, kalau kita kata satu bunian, satu binaan, bila sebut binaan dia kena ada atap, dia kena ada dinding, dia kena ada tiang, atap, dinding, tiang, kena ada lantai, jadi binaan. Apa lagi? Kan? Jadi bila macam tu, kalau dia kata sembahyang tu tiang, akidah ataupun ketuhanan dan kerasulan adalah tapak. Mana lagi penting, tapak ke tiang? Tapak lagi penting. Tanpa ada tapak, tiang tak guna, nak letak kat mana? Kalau ada tapak, tak ada tiang pun memang tak jadi binaan. Tapi korang ada juga, boleh juga tidur kat situ walaupun panas, walaupun hujan, panas menggigil. Sebab tak ada bumbung, tak ada apa, tapi ada rumah. Bukan ada rumah, tapi ada tapak. Boleh lagi hidup. Tapi kalaulah ada tiang, tak ada tapak, tiang tu nak letak kat mana? Tak kena tumpang orang punya. Tak boleh. Sebab tu tapak nombor 1. Tapak agama ataupun dipanggil akidah. Nombor 2 barulah sembahyang. Ataupun boleh kata-kata gini, nombor 1 yang batin, yang dalam adalah akidah. Yang zahir adalah sembahyang. Zahir tu yang boleh nampak. Yang tak boleh nampak, yang batin, nombor 1 akidah. Sembahyang yang ibadah yang zahir yang boleh nampak, nombor 1 sembahyang. Boleh juga letak dua-dua nombor 1. Cuma 1 yang batin, 1 yang zahir. Okay. Tapi kalau kita bandingkan sembahyang dengan akidah duduk nombor 1, sembahyang duduk nombor 2. Sebab tanpa akidah sembahyang tidak berguna. Tanpa sembahyang, akidah ada, mungkin boleh masuk syurga lagi. Walaupun tak pernah sembahyang, tak duduk buat dosa seumur hidup dia, duduk berzina, duduk minum arak, duduk dedah aurat, semua dia buat. Tapi akidah dia ada lagi can masuk syurga. Tapi setelah masuk neraka beberapa juta tahun. Tapi kalau ada sembahyang, akidah tak ada, sembahyang tak guna terus. Tak guna terus sembahyang tu. Jadi akidah penting, memang akidah duduk nombor 1. Okey. Jadi sebut di sini memang bunyi macam nombor 1, dan terlebih besar kejadian rukun Islam 5 perkara tu, dia paling besar. Kemudian selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kita sekarang cakap nombor 2 lah. Bukan nombor 1. Nombor 2. Okey. Wa mahalluha minaddin. Dan tempatnya, tempat sembahyang ni, kat mana tempatnya? Wa mahalluha minaddin. Dalam agama tempat dia tu kat mana? Mahallu ra'si minal jasadi. Tempatnya, kalau kita nak buat perumpamaan, kalau orang, tubuh badan orang, okey, sembahyang ni umpama ra'si, kepala, minal jasadi. Kalau satu jasad tu dia duduk kepala. Kalau kita nak umpamakan tubuh badan kita, sembahyang tu kepala. Okey, kalau sembahyang tu kepala, kalau akidah tadi, kan akidah nombor 1, apa? Roh. Ada kepala, tak ada roh, tak guna juga. Ada roh, tak ada kepala, jadi hantu. Maksud tak ada kepala tu sembahyang. Kepala kan sembahyang kata sini. Sebab tu orang tak sembahyang ni hantu. Okey. Dan tempatnya wa mahallu ra'si minal jasadi. Perumpamaan sembahyang daripada tubuh badan itu adalah kepala. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu. Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Jadi perumpamaan orang yang tak sembahyang ni macam tak hidup, sebab tak ada kepala. Okey. Fakadzalika la dina liman la salata lahu. Kadzalika warada fil akhbar. Demikianlah telah datang pada beberapa khabar, beberapa hadis Nabi, beberapa riwayat. Okey, dia bagi satu.
Ja'alanallahu, bukan, doa lagi, dia doa lagi ni. Ja'alanallahu, kalau bahasa kita sekarang ni moga-moga, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Tapi dia terjemahkan lain. Nanti kita tengok. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'alas salati al-muqimina laha al-khashi'ina fiha ad-daimina 'alaiha. Fabidzalika amara Allahu 'ibadahul mu'minina fi kitabih wa bihi wasafahum faqala hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizin, maka menjadikan kami dan akan kamu daripada orang yang memeliharakan atas sembahyang yang 5 waktu. Cuba kita baca sekali ya. Kita tukar sikit bahasa ni jadi bahasa moden sikit. Maka menjadikan kami Allah. Bahasa sekarang, maka Allah telah menjadikan kita, menjadikan kami. Dan akan kamu, dan kamu, kita lah. Allah telah menjadikan kita daripada orang yang memelihara atas sembahyang. Allah telah menjadikan kita orang yang memelihara, orang yang sembahyang 5 waktu. Itu apa dia panggil? Itu dia panggil statement ataupun penyata kan, penyataan. Tapi sebenarnya maksudnya adalah doa. Istilah yang disebut dalam kaedah uslub bahasa Arab, dia panggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Bunyi macam cakap, nampak macam cakap bagi tahu, tapi maksudnya doa. Saya biasa bagi contoh, kalau kita dia ada seorang tu, dia tu orang baik, muka baik, cakap baik, dan cakap suka cakap agama. Bila kita tengok dia datang, kita jangan cakap dengan orang lain ni. Tengok dia datang, kita ustaz datang. Ustaz datang. Dia bukan ustaz. Dan kita bagi tahu dia seumpama dia tu ustaz dah. Ustaz datang. Tapi maksud dia, kita doakan dia jadi macam ustaz. Tapi bunyinya bukan ustaz. Kalau kita doakan dia, ya Allah ya Tuhanku. Tak tangan. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah dia ustaz. Itu bukan nama doa. Yang ni tak, dia tak rupa macam doa. Dia rupa macam bagi tahu je. Ustaz datang. Mungkin kita katalah kita bercakap 2 orang. Dia orang yang kedua ni kita bercakap ni tak kenal pun dia. Kita kenal dia. Dia tu memang suka cakap sikit-sikit cakap agama. Kita gelar dia ustaz. Bila kita dengar bercakap, dia datang, kita kalau nak tahu inilah ustaz. Dia kata tak adalah, dia akan kata gitu. Tapi kalau kita tengok sekali, dia cuma bagi tahu bahawasanya dia tu ustaz. Dia beritahu kat orang ni. Hakikatnya dia doa sebenarnya. Dia doa. Dia mendoakan. Istilah yang dipanggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Bunyi macam bagi tahu, tapi maksud dia doa. Bunyi macam bagi tahu, tapi maksudnya doa. Sama lah juga. Bunyi macam bagi tahu je. Macam confirm je. Apa dia? Maksud pengarang. Allah jadikan kita orang yang menjaga sembahyang. Mana dia tahu kita jaga sembahyang? Dia ialah jaga sembahyang. Dia tuan pengarang. Kita ni mana dia tahu kita jaga sembahyang? Tapi dia cakap confidentnya macam kita jaga sembahyang juga. Dia doakan kita orang yang baca kitab ni untuk jaga sembahyang. Bunyi nampak macam bagi tahu, tapi sebenarnya maksudnya doa. Macam tadi ya. Macam kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub, dia kena penyakit sampai isteri dia pun tak boleh nak tahan. Nabi Ayub sampaikan dia kata kalau isteri dia kalau dia sembuh nanti dia nak rotan isteri dia 100 kali tu kan. Akhir sekali dia ambil lidi 100 sekali pukul je 100 tu. Bukan nak cerita tu. Nak ceritanya apabila Nabi Ayub ni ditimpa dengan kesakitan, satu sakit di bawah kulit. Bukan atas kulit, bukan berulat, bukan berkurap, berpanau, bukan. Itu Israiliyat, salah faham tu. Israiliyat yang kata Nabi Ayub ni dia macam berulat lah sampai semua lagi kan. Bukan. Bukan atas kulit, dalam kulit. Maksudnya kulit ni bawah kulit. Orang tak nampak, dia je rasa sakit. Orang tak nampak, tapi dia rasa sakit. Macam-macam, sakit, gatal sebagainya. Bawah kulit. Kalau dia orang tengok macam biasa je. Tapi dia je rasa sakit. Tapi kalau Israiliyat, cerita daripada Yahudi pun dia ada Nabi Ayub juga. Dia panggil apa? Nabi Ayub apa? Job kan? Kan ada kan? Ibrahim doa Abraham. Kita Nabi Daud doa David. Kita Nabi Sulaiman doa Solomon, kan? Kita Nabi Ayub dia Job. Yang kata Steve Job tu. Job tu Ayub tu.
Diorang kan pelat. Nak tak kerti sebut Ayub. Jadi Job. Diorang pelat. Dia ada banyak macam-macam lagi. Musa jadi macam tu lah. Isa lagi teruk. Jadi Jesus terus. Isa jadi Jesus. Diorang pelat. Adam jadi Adam. Idris ada, saya lupa dah. Bunyi pelik juga lah. Noah jadi Noah, kan? Hud jadi Hud, Robin Hood tu. Memang diorang ada juga. Yang lain-lain lah. Kalau kita tengok nama diorang, ada nama semua ada. Memang. Jadi Israeliat ni cerita-cerita daripada diorang lah. Sebab diorang pun ada nabi yang sama, cuma cerita tu tak dapat dibenarkan confirm betul, dan tak boleh kata confirm salah. Sebab daripada mereka pun ada nabi yang sama, cuma diorang terima cerita mungkin daripada kitab diorang, mungkin daripada mulut ke mulut. Mungkin betul, mungkin salah. Dia panggil Israeliat. Tak beriman pun tak apa, kalau percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa, tak jejah akidah pun. Dia panggil Israeliat. Tapi kebanyakan orang baik, tak payahlah ambil risiko. Cuma banyak cerita Israeliat kita. Jadi Israeliat, dia kata Nabi Ayub di atas kulit, berulat dan berkurap dan sebagainya, menyebabkan semua lagi. Sedangkan kita tidak. Kita tak faham gitu. Betul Nabi Ayub sakit, tapi dalam. Ketika sakit, malaikat datang. Dia kata, Ayub, engkau minta kat Tuhan bahawa suruh sembuh, mesti Allah sembuhkan. Engkau kan Nabi dan Rasul. Tapi dikisahkan dalam Quran, Nabi Ayub tak minta. Tak minta pun sembuh. Ini teknik. Ulama kaji, ulama kata ini antara teknik untuk minta tapi tak bunyi minta. Tapi macam minta. Tapi tak minta. Tapi maksud dia macam minta. Nabi Ayub, dia tak minta pun sembuh. Dia kata selagi lidah aku boleh gerak, la ilaha illallah, kenapa pula aku nak minta? Cukup dah tu, nak apa lagi? Sebab la ilaha illallah, dia tak perlu lidah, dia tak perlu mulut, dia tak perlu bibir. La ilaha illallah, tak perlu. Kalau yang lain-lain perlu subha, kan ada gerakan. Sebab tu kita nak ajar orang yang nak mati, la ilaha illallah. Jangan asyhadu an la ilaha illallah, dia tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut. Kalau la ilaha illallah, dia memang tak boleh gerak dah bibir dia. Dia sakarat. Jadi la ilaha illallah baru boleh sebut. Ini kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memang tak boleh sebut. Sebab tu orang nak mati hanya la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah pun tak perlu. Hanyalah asyhadu pun tak perlu. Ketika orang nak mati tu, bisik kat telinga dia. Sebab dia akan boleh sebut. Sebab lidah aja gerak. La ilaha, macam ni kan? Dia panggil ghar kan? La ilaha illallah. Cukup. Kalau kita asyhadu, dia cuba nak ikut. Mana boleh dah gerak. Kalau boleh, dia boleh makan lah. Makan pun tak boleh kan? Kadang-kadang kita perhati, kadang-kadang Allah, hai. Akhir sekali kita kejap, saya tolong bisikkan. Sebab anak-anak dia, takkanlah masa tu kita nak ceramah dia masa tu. Cakap la ilaha illallah je, la ilaha illallah. Dia pun asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah je. Dia asyhadu an la ilaha illallah. Dia cakap kat ayah dia. Tepi. Lepas pada tu baru kita tahu. La ilaha illallah semata-mata. Tak boleh la sekali, Allah saja. Dah tak boleh sangat, Allah habis tu. Sebab istimewanya la ilaha illallah, tak payah gerak bibir, hanya lidah dah boleh bunyi. Itu istimewa. Jadi bila Nabi Ayub kata, aku boleh sebut Allah lagi, kenapa aku nak minta sembuh? Nanti malu aku. Malu. Nikmat yang Allah bagi macam-macam. Dan Nabi Ayub ni kaya, ramai anak. Nabi Ayub hebat lah. Tiba-tiba Allah tarik. Tapi Allah masih lagi kekalkan boleh sebut kat lidah. Uish, segan aku nak minta. Nabi Ayub. Kita dah ada pun nak minta lagi. Bukan salah. Maqam. Nabi Ayub kata apa? Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Itu yang dia sebut kat lidah dia. Wa ayyuba idznada, ketika Nabi Ayub tu menyeru rabbahu, Tuhannya. Anni massani ad-dur, aku ni ditimpa darurat. Wa anta arhamur rahimin, kau Maha Pengasih, kau Maha Penyayang. Minta nak sembuh? Tak minta. Apa maksud dia? Ya Allah, aku ni ditimpa dur, ke darurat lah, ditimpa darurat, ditimpa masalah, ditimpa penyakit.
Oh ya ke, timbul penyakit. Oh, engkau ni maha penyembuh, engkau ni maha penyayang. Minta? Tak minta. Jadi kalau kita dah minta, Allah tak makbulkan juga di atas dunia, Allah akan makbulkan di akhirat. Tak ada doa yang rugi. Doa garanti makbul. Ud'uni astajib lakum. Perintah tu, engkau doa garanti. Kita kena kata gitu, kita kena yakin gitu. Garanti Allah makbul. Cuma makbul ada 2 cara. Ada 3 cara makbul. Cara yang pertama, Allah bagi ya, yang kita nak. Yang kedua, Allah tak bagi yang kita nak, Allah bagi yang terbaik bagi kita. Sebab kita yang kita nak pun belum tentu terbaik, maka Allah akan bagi yang terbaik. Ataupun Allah simpan dekat akhirat. Apa benda pahala banyak ni? Aku tak buat pahala banyak ni. Cek balik, tanya malaikat cek balik. Buka CCTV. Oh, doa ni macam ni. Ya Allah, menyesalnya aku. Kalau aku tahulah doa macam ni, aku minta ya Allah jangan makbulkan doa kat dunia. Biar makbul kat sana. Tapi kita tak. Kita kenapalah tak makbul lagi? Kenapalah tak makbul lagi? Jadi Nabi Ayub dia tak minta. Jadi kalau kita minta tak dia makbulkan di atas dunia, jangan risau. Kita cuma mengadu ataupun macam Nabi Ayub tadi. Puji Allah tanpa minta. Cuba try tu pula kan. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan apa yang sambung sikit lagi. Dan menjadikan kami dan Allah akan kamu daripada orang yang memelihara atas sembahyang 5 waktu. Dia doakan kita ni kekalkan sembahyang 5 waktu. Dan orang yang mukim. Mukim tu mendirikanlah. Bukan mukim bermukim yang duduk ke tempat tu kan. Mukim ni mendirikan. Maqam boleh juga. Maqam, mukim boleh juga. Dia panggil mendirikan, buat. Macam kita panggil maqam Ibrahim. Siapa pernah pergi Mekah ada maqam Ibrahim. Bukan ada Nabi Ibrahim kat situ. Apa maqam dia macam tu? Maqam tu tempat berdiri. Tempat berdiri Nabi Ibrahim. Yang dekat Kaabah tu. Bukannya makam Ibrahim tu macam makam Nabi yang dekat Masjid Nabawi tu, makam tu ada Nabi situ, sini pun ada Nabi Ibrahim. Sebab makam Ibrahim bukan. Ada orang salah faham. Dia balik-balik tu, loh ya Allah Ustaz, saya mati-mati saya ingat ada Nabi Ibrahim kat situ. Sebab dia kata makam Ibrahim. Kan makam ni kan permakaman, kan kubur. Tak, makam qama ni berdiri. Jadi muqim ni maksud mendirikan, memelihara boleh juga. Bagi semayang, yakni mendirikan dan memelihara akan dia akan semayang tadi. Lagi orang yang khusyuk padanya. Bukan saja semayang aja, nak khusyuk semayang tu. Apa maksud khusyuk? Yakni tetap hatinya dan anggotanya dalam semayang. Ada 2. Maksud khusyuk 2. Pertama, tetap hati dan tetap anggota. Anggota tu luar lah. Maksud tetap tak bergerak-gerak, tak tergaru-garu. Gerak apabila perlu, apabila nak bergerak dari satu rukun ke satu rukun je bergerak. Kalau tak bergerak, duduk diam. Itu khusyuk 1. Tapi belum lagi, dia 2. Satu lagi, hati pun tetap juga. Apa maksud hati tetap? Dia kata kat sini, yakni tetap hati dan tetap anggota. Tetap hati itu maksud apa? Tetap anggota tak bergerak-gerak, tak tergaru-garu. Tetap anggota hati dia macam ni. Dia sedar dia tengah semayang. Itulah tetap orang awam. Dia sedar dia tengah semayang. Kesedaran tu, kata semayang ada 10 minit semayang. 10 minit ni ada kesedaran dia sedang semayang. Aku tengah semayang. Kalau Allahu Akbar, lepas tu tak ingat tengah semayang. Tak khusyuk tu. Dan biasanya gitu lah. Ingat Allah masa takbir je kan. Allah, itu memang ingat Allah sungguh tu. Akbar, hilang lah. Tak sedar pun tengah semayang. Tapi memang semayang, tapi tak sedar. Tak ada kesedaran. Aku tengah semayang. Tak ada. Maknanya tak khusyuk. Kalau ada, barulah namanya khusyuk. Itu maksud tetap hati. Jadi macam mana nak sentiasa ada aku tengah semayang. Duk berzikir aku tengah semayang dalam hati ke? Jangan gitu. Aku tengah semayang. Cakap dalam hati. Tak. Caranya untuk orang awam, caranya faham makna. Yang ulama ajar faham makna. Baca apa? Terus terjemah dalam kepala sekali dan terus faham makna. Jadi tak sempat nak melayang, tak sempat.
Bila kita kata faham makna, kita sedang membaca rukun qauli, dalam masa yang sama kita sedang memahamkan. Faham apa? Faham bacaan. Bacaan apa? Bacaan sembahyang. Maknanya dia sedar. Dia ada kesedaran. Kesedaran sedang sembahyang. Itu bagi orang awam lah. Tapi yang makam-makam yang tinggi lain, khusyuk dia tu lain. Yang kita dengar cerita jatuh, runtuh bangunan, dia relax lagi. Kan? Runtuh bangunan semua lagi, dia je relax. Sebab apa relax? Dia tak sedar. Tapi kalau runtuh bangunan, kan apa, berlaku gegaran ke apa, runtuh, dia sedar, kena lari. Jangan duduk situ. Jangan duduk situ. Nanti kan nak nampak macam apa, khusyuk. Bukan nak khusyuk, nak mati pun matilah. Dia tak lari, tak boleh, kena lari. Kena lari, sebab dah runtuh, duduk lagi lah. Tapi yang tak lari tu, dia tak sedar. Kenapa? Khusyuk. Yang itu memang dia tak lagi. Dia selamat walaupun dia tak lagi. Ini baru nama sembahyang, khusyuk. Jika benar gitu, betul lah. Takutnya aku kira tawakal lah ni. Kalau tak kena kat aku, kalau aku selamat, memang nama aku duduk nombor 1 lah. Orang duduk viral lah, confirm viral. Tapi kalau kena, innalillah, aku hadap aje lah. Yang itu tak jadi, tak boleh. Kita hidup ada syariat. Antaranya dia panggil maqasid syar'iyah. Antaranya adalah kita kena jaga keselamatan kita. Kalau kita tahu dah benda tu bahaya, kena lari walaupun tengah sembahyang. Malah ada mazhab lain, kalau mazhab Syafi'i tak boleh, mazhab lain boleh lari sambung sembahyang tempat lain terus. Mazhab Hanafi runtuh ni, lari ke sana, sembahyang tu sambung aja. Rukuk sujud. Mazhab Syafi'i batal lah lebih 3 gerakan. Mazhab lain boleh. Nak bagi tahu kena lagi. Sebab apa? Sebab nak runtuh ni. Tapi ada orang dia tak sedar. Memang betul-betul tak sedar. Bila dia macam para sahabat yang kena panah tu lah. Nak cabut aduh, kena panah dekat kaki. Panah ni dia begini. Contoh kan dia gini. Bila masuk tak boleh tarik keluar isi. Macam mana caranya? Caranya tolak ke depan. Tolak lagi lah. Dah masuk. Cara macam mana? Kalau kata pop kena kat sini, pop kena kat betis. Kat betis lah kena. Pasal sahabat tu kena kat betis. Pop. Masuk dah. Macam mana? Tak boleh tarik habis keluar lah isi. Caranya tolak lagi sampai tembus kat tu. Tarik lagi sakit. Tolak kurang sakit. Nak mana? Aduh. Dia kata, kejap lah aku semayang. Lepas aku semayang, aku cabut Allahu Akbar. Sahabat pun cabut. Dia semayang sampai habis. Lepas semayang, kejap. Kau ramai-ramai ni buat apa? Kau nak cabut anak panah. Dah hilang. Tu realnya. Sahabat. Realnya. Tu bukan buat-buat. Tak boleh buat. Kalau buat aduh-aduh juga. Tak boleh habis. Tu khusyuk. Berapa dah? Berhenti kat mana? Mana stesen ni? Nak cari stesen jap. Dan memeliharakan dia. Lagi orang yang khusyuk yang ni tetap hatinya. Ni kat sini stesen dia. Dekat Hafizul. Lagi mengekalkan atas sembahyang, yakni tiap-tiap sudah sembahyang mencita ia hendak mengerjakan sembahyang yang kedua. Demikianlah selama-lamanya. Itu stesen dia. Okey. Lagi yang mengekal atas sembahyang. Jadi kita minta, bukan kita, pengarang minta, ya Allah jadikan aku dan jadikan orang yang baca kitab ni kekalkan sembahyang, istiqamah. Apa maksudnya? Yakni, apa maksud istiqamah? Apa maksud mengekalkan? Apa maksud doa pengarang ni? Dia kata apa? Ni bagus, dengar elok-elok ni. Yakni tiap-tiap sudah sembahyang mencita ia hendak mengerjakan sembahyang yang kedua. Ada kita gitu? Kita tak faham? Yakni lepas habis sembahyang, lepas salam, terus berdebar-debar, tak sabar-sabar nak sembahyang yang kedua. Maksud sembahyang ni bukan sembahyang sunat, sembahyang fardu yang 5. Sembahyang sunat tak habis nak buat kerja macam mana? Ni sembahyang fardu. Sembahyang fardu 5. Dia kata di sini, lepas sembahyang katalah subuh, bagi salam je terus Allah bilalah nak sembahyang zuhur ni, bilalah gitu. Tapi boleh tak sembahyang zuhur? Katalah habis sembahyang subuh 6.30. Boleh tak sembahyang zuhur? Mana boleh, tunggu masuk zuhur. Tapi ya Allah rasa nak sembahyang sekarang. Tu. Dia doakan, pengarang doakan kita jadi gitu. Nak zuhur pukul 8 pagi. Boleh tak zuhur 8 pagi? Tak boleh, tapi naknya ya Allah gedik-gedik nak sembahyang. Tu maksud dia. Sudah tiap-tiap sembahyang, habis je sembahyang, mencita ia hendak mengerjakan sembahyang yang kedua. Nak sembahyang balik. Sampailah pukul 1.30.
Dah azan dah. Yes. Berapa lama tunggu? Aku nak ingat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 7 jam aku tunggu nak sembahyang Zuhur, kau tahu. Baru boleh sembahyang. Agak-agak macam mana? Sembahyang best nikmatnya. Habislah Zuhur. Terus asar. Baru salam. Baru 1.45. Asar. Boleh sembahyang asar? Mana boleh? Qada boleh yang tunai ni. Mana boleh? Tunggu. 1.5, 2, 3, 4. 3 jam. Masuk asar. Terus sembahyang. Habis asar. Bila lah nak maghrib? Lambatnya betul nak malam ni. Aku nak maghrib ni. Baru pukul 4.45. Tu dia suruh dia nak kita gitu. Lepas tu masuk maghrib. Terus sembahyang. Lepas habis sembahyang maghrib. Alamak, isyak lagi sejam Aduh, nak buat apa? Buatlah benda-benda lain dengan kuliah apa, sembahyang sunat apa, tak apalah baca Quran. Cuma dalam hati dia berdebar-debar ataupun tak sabar-sabar nak sembahyang kedua, sembahyang seterusnya. Dia kata apa ni? Demikianlah selama-lamanya. Gitu. Kita apabila kita menganggap sesuatu itu nikmat, kita nak selalu. Tapi kalau kita menganggap sesuatu itu beban, itu yang kita jadi lega. Kadang-kadang lepas kita sembahyang, kita rasa lega. Hati-hati dengan kelegaan itu. Nampak macam bagus tak? Lepas sembahyang, lega kerana kita cover telah menunaikan tanggungjawab. Kan? Sebenarnya lega tu dari segi tasawuf tak elok. Bila kita rasa lega, masa bila kita rasa lega? Bila lepas kita lepaskan satu beban, baru lega. Nampak tak? Cara fikir tu. Cara fikir kita pun dah salah. Lepas kita sembahyang, kita rasa, lejap lagi sembahyang isyak. Lagi 5 minit kita nak sembahyang isyak. Sudah sembahyang isyak. Tak ada sembahyang dah. Tunggu pagi esok pula. Rasa lega. Maknanya sembahyang tu bagi kita beban. Kalau sembahyang bagi kita tu nikmat, kita akan, alamak, dah tak boleh sembahyang dah ke? Tak boleh sembahyang subuh ke? Tak boleh, pukul 9 baru. Alah, kalau boleh sembahyang kan best. Patut gitu. Itulah sepatutnya kita. Macam mana kita nak dapat perasaan tu? Ni nak ajar satu ni, kitab musalli. Kitab pekah tapi ada tasawuf masuk situ. Bukan pekah tulen. Pekah tulen mana ada bahagi ni. Dia masuk tasawuf. Jadi selama ni kita dah salah. Kita menganggap dia satu kelegaan. Bila kita kata lega, dia adalah satu beban. Dan kita tidak asyik dengan sembahyang. Macam mana kita asyik dengan handphone, kita pegang 5 minit kita letak, tak sampai 5-10 minit kita pegang balik. Belik apa tu? Betul letak balik. Setengah jam pegang balik. Kenapa kita duk pegang-pegang ni? Nate beruk. Kenapa kita duk pegang? Tok Guru panggil nate beruk. Kita apa benda nate beruk? Apa dia panggil benda ni? Ni duk pegang. Kejap-kejap letak. 10 minit dah lain macam dah. Rasa macam tak sempurna hidup aku. Pegang tak tahu buat apa. Syup je. Okey dah. Sempurna dah hidup. 10 minit pegang lagi. Pegang lepas pegang. Cover lah. Pegang baca Quran Ustaz. Cover je lagi tu. Tak apa, kita faham. Boleh je cover. Tak kisahlah, masing-masing perhati masing-masing lah. Kita bukan nak perhati orang. Kita nak perhati kita. Perhati orang jawab dia, kita jawab kita kan dekat Badan Masyarakat nanti. Cuma nak beritahu, kenapa kita sekejap-sekejap pegang? Sebab ni dunia. Dalam ni penuh dengan dunia. Dia dekat dengan hati kita. Sebab tu kejap-kejap kita pegang. Kalau sembahyang kita dekat dengan hati kita, itu yang lepas sembahyang nak sembahyang. Maka satu macam contoh, kalau kita nak pergi mana-mana, masa tu dah pukul 1 tengah hari. Kita nak pergi mana-mana, nak keluar, nak pergi beli lauk ke apa kan. Bila pukul 1, kita nak keluar tu tengok 1.5, 1.10 minit. Sedangkan Zuhur, dan kita nak pergi mungkin lama 2, 3, 4 jam kot. Zuhur 1.5. Kita kata apa? Kita kata sembahyang Zuhur lah dulu. Sebab lagi 15 minit aja. Kalau pergi nanti nak sembahyang kat luar. Nampak kita dah mula menyusah, kita rasa sembahyang tu susah. Lepas tu sembahyang kat rumah lah dulu. Sembahyang, lepas dah siap sembahyang, nanti senang. Kantoi ya. Sebab kita kata lepas sembahyang baru senang. Kalau tak sembahyang susah. Sembahyang tu menyusahkan kita. Dari segi tasawuf ni, dari segi fiqh boleh, baguslah sembahyang dulu, settle dulu, tu segi fiqh. Tasawufnya gitu. Nampak macam baik, sembahyang dulu baru settle kerja. Tapi tasawufnya tak baik kerana kita menganggap sembahyang tu menyusahkan nanti bila dah keluar rumah, bawa kereta, baru gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, belum masuk gear 5 dah azan.
Kan kita nak kena singgah masjid. Lepas nak singgah masjid, nak kena buka selipar, nak buka kasut, nak pergi ambil wuduk, nak masuk dalam, tunggu imam, tunggu itu. Susahnya semayang. Baik kita semayang kat rumah. Nampak macam baik, tapi tak berapa cantik sangat dari segi tasawufnya. Dari segi pekahnya, lagi cepat buat, lagi tunggu, lagi bagus. Kita ada tasawuf kita sepatutnya. Sikit lah, sejam dah pun. Jadi, kita berhenti dekat, maka dengan demikian itulah menyuruh Allah akan segala hambanya yang mukmin dalam kitabnya, dengan dia memperikan sifat mereka itu, hafizu ala salawati was salatul wusta wa qulu lillahi qanitin. Wallahu alam. Tunggu dulu, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.